Ya. Okey. Kita tengok sini. Okey. Ya, selamat malam, selamat bersiaran dan salam reformasi. Saya bersama anda sekali lagi pada malam hari ini dalam pukul 9, dijangka dalam lebih kurang setengah jam atau lebih kalau keadaan lebih panjang untuk dibincangkan. Ya, pada malam hari ini kita membincangkan ataupun komen berkaitan dengan apa yang berlaku dalam beberapa hari ini, terutamanya semasa lawatan Perdana Menteri ke Sarawak baru-baru ini pada 1 dan 2 April yang lepas, di mana Perdana Menteri mengisytiharkan bahawa Sabah dan Sarawak dipanggil sebagai wilayah, ya. Lantas ini mendapat respon, ya, mendapat respon yang positif lah daripada Menteri GPS, dan yang saya lihat bahawa Menteri GPS yang komen adalah Abdul Karim Hamzah, ya, YB Karim Hamzah, yang mengatakan bahawa Sarawak dipanggil sebagai wilayah adalah sesuatu yang dia kata baik, dan dia pun mengatakan bahawa wilayah ini adalah sesuatu yang dia kata berbeza dengan wilayah persekutuan, terutamanya wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan, dan juga wilayah persekutuan Putrajaya. Jadi saudara, ini pengisytiharan negeri kepada wilayah ini adalah sesuatu yang dibuat secara, ya, kalau kita mendengar ataupun menonton komen, ya, respon daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, iaitu Presiden Parti Keadilan Rakyat, di mana beliau mengatakan bahawa ini pengumuman yang kira sembrono, ya, sembrono daripada Perdana Menteri, di mana beliau mengatakan bahawa kenapa dia bersembrono, kerana dikatakan bahawa tidak ada perbincangan, tidak ada persidangan di dalam parlimen, di mana sekarang ini parlimen digantung oleh Perdana Menteri melalui darurat yang diisytiharkan. Maka pengumuman mengatakan wilayah ini adalah sesuatu yang kita tidak jangka, dan saya percaya ini adalah sesuatu yang tidak boleh kita terima, bagi saya lah, di Sabah dan Sarawak, ya, terutamanya. Ya, kalau kita melihat dari segi perspektif sejarah bagaimana Malaysia ini dibentuk dahulu, dan kita melihat bahawa Malaysia ini terbentuk daripada 4 negara pada masa itu, ya. Yang pertama adalah Persekutuan Tanah Melayu yang disebut pada masa itu sebagai Malaya, dan seterusnya adalah North Borneo ataupun Sabah pada masa itu, ya. North Borneo dipanggil North Borneo, dan sekarang ini Sabah, dan Sarawak juga, dan yang keempat adalah Singapura. Jadi dalam kita melihat apa yang dikatakan
pengisytiharan yang dibuat oleh Perdana Menteri itu sebagai wilayah adalah tidak menepati apa yang telah dimasukkan dalam perjanjian Malaysia ataupun status daripada asal Sabah, Sarawak dan Singapura pada tahun 63 ataupun sebelum 63. Jadi oleh sebab itu saya percaya sekejap ya, ada kacau sikit. Jadi kenapa perkara ini perlu dibincangkan dengan lebih lanjut adalah kerana kita melihat kepada perjanjian Malaysia yang ditandatangani oleh ketua-ketua ataupun wakil-wakil negara-negara yang membentuk Malaysia. Ya, kalau kita melihat daripada perspektif perjanjian Malaysia itu sendiri, ya. Perjanjian Malaysia itu telah ditandatangani setelah ditandatangani pada 9 hari bulan Julai tahun 63 ya. Di antara United Kingdom of Great Britain ya dan Persekutuan Tanah Melayu yang saya sebut tadi, Borneo Utara, Sarawak dan Singapura. Dan perjanjian Malaysia ini telah diwakili oleh wakil-wakil daripada United Kingdom, yaitu Harold Macmillan, Duncan Sandys, dan juga bagi pihak Tanah Melayu, Tun Abdul Rahman, Abdul Razak, Tan Siu Sin, ya, Witi Sambatan, Ong Yoh Lee, S. A. Lim. Bagi Borneo Utara pula adalah Datuk Mustafa, Datuk Harun, dan Datuk Stephen, W.K.H. John, Ku Siak Chiu, W.S. Holly, G.S. Sundang. Bagi pihak Sarawak pula adalah P.E.H. Pike, Tun Juga, Abang Haji Mustafa, Ling Beng Siu, Abang Haji Openg, dan pihak Singapura adalah Lee Kuan Yew dan Goh Keng Swee. Jadi kalau kita melihat kepada wakil-wakil yang menandatangani perjanjian Malaysia ini, mereka adalah ketua-ketua negara, ya, ketua-ketua negara. Oleh sebab itu, daripada pihak-pihak yang kita lihat terlibat di dalam menandatangani perjanjian Malaysia ini yang telah diperbuat di London, ya, yang telah diperbuat di London pada Julai, ya, pada 9 hari bulan Julai tahun 1963, maka semua yang mewakili negara masing-masing adalah telah saya sebutkan tadi, bermaknanya status pihak yang terlibat dalam perjanjian Malaysia adalah berstatus negara. Maka setelah dibuat perjanjian itu, maka Persekutuan Tanah Melayu akan digunakan sebagai dasar pembentukan ataupun penggubalan Undang-Undang Perlembagaan Malaysia, iaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu itu diubah dan dimasukkan terma ataupun syarat-syarat yang dikehendaki oleh Sabah dan Sarawak pada masa itu. Maka terma-terma yang antara yang lain, kita hanya akan bincang dari segi nama negara-negara yang terlibat, ya, dalam perjanjian Malaysia itu. Jadi di dalam perjanjian Malaysia, pada asalnya ianya adalah di bawah artikel 4, ya, di bawah artikel 4 mengatakan bahawa the federation shall be known in Malay and in English
in the name, by the name of Malaysia. Jadi dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Inggeris dipanggil sebagai Malaysia. Dan inilah asalnya perjanjian Malaysia itu di dalam perkara 4 klausa 2 pada masa itu, dan dia dipanggil sebagai the state of the federation shall be, semua federation yang membentuk Malaysia itu, federation shall be, yang kita baca di sini adalah Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor dan Terengganu. Jadi semuanya adalah 11 negeri di dalam States of Malaya, ya, dalam States of Malaya. Dalam State of Malaya ada 11, dan yang B adalah Borneo State, yaitu negara dari Borneo, yaitu Sabah dan Sarawak, dan juga negara Brunei. Itu yang dikatakan di dalam perjanjian Malaysia ini, yaitu dalam perkara 4 perjanjian Malaysia. Dan kalau kita melihat dia di dalam perjanjian, di dalam Federal Constitution, ya, perlembagaan Malaysia hari ini, ianya terdapat di dalam perkara 1 klausa 2. 1 klausa 2 di mana semuanya yang telah dipindah, ya, yang telah dipindah pada tahun 1976, ya, dipindah pada tahun 1976, di mana Sarawak dan Sabah, ya, sebab Singapura sudah keluar, maka Sabah dan Sarawak telah diturunkan darjatnya daripada pada masa itu negeri lah, ya. Dan saya percaya sebenarnya Sarawak dan Sabah masih berstatus negara kalau kita melihat kepada perjanjian Malaysia ini, sebab keempat-empat pihak yang terlibat, yang juga terlibat di dalam sama adalah United Kingdom. Maka United Kingdom adalah sesuatu negara, ya, satu negara, United Kingdom. Dan kalau kita tengok lagi adalah Island, North Island ataupun Island Utara juga sebenarnya terlibat di dalam perjanjian ini. Jadi oleh sebab itu ini dalam perjanjian Malaysia ini adalah melibatkan 5 negara, sebenarnya. Jadi kalau kita melihat dari segi perjanjian ini, perjanjian Malaysia MA63 ini, jadi tidak nampak di sini bahawa ianya dipanggil negeri di dalam perjanjian ini. Ya, dia bukanlah negeri, ya. Kalau sebab kita melihat yang negeri-negeri adalah di bawah States of Malaya, State of Malaya, tapi di Borneo adalah Sabah dan Sarawak dikatakan di sini. Jadi dengan pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri semasa lawatan dia ke Sarawak itu sesuatu yang macam di luar jangkaan kita, ya, di luar jangkaan, dan sesuka hati disebut. Tetapi apakah kandungan, dan tidak ada perbincangan. Itulah masalahnya. Inilah masalahnya apabila parlimen digantung, tidak ada orang, tidak ada wakil rakyat dari Sabah dan Sarawak yang dapat memberi idea mereka, masukan ataupun cadangan-cadangan mereka di dalam perbincangan. Maka inilah caca marbanya yang berlaku apabila seseorang ataupun Perdana Menteri itu seolah-olah memerintah sesuka hati dia, dan menyebut sesuka hati juga, menyebabkan dia mengatakan bahawa Sabah dan Sarawak ini dipanggil wilayah. Jadi sepatutnya kalau dia betul-betul nak kononnya mau mengangkat ataupun mau mengiktiraf Sabah dan Sarawak itu, ianya sepatutnya dipanggil negara Malaya, negara Sabah, negara Sarawak. Ini yang sepatutnya beliau boleh kemukakanlah, sebab yang paling jelas saya tengok, ya, untuk mereka yang di Sabah, ya, untuk mereka yang di Sabah. Di Sabah ini, ya, yang ketua negara di Sabah ini, ya, untuk pengetahuan sahabat-sahabat ataupun saudara-saudari yang di Sabah. Di Sabah, ketua negara
ketua Sabah itu yang sekarang ini dipanggil TYT ya, TYT di Sarawak pula di TYT juga ataupun gubernur di Sarawak. Jadi di Sabah ini sangat jelas. Ketua Sabah pada masa itu adalah semasa perjanjian ini ditandatangani, di mana perlembagaan Sabah itu adalah satu kembaran ataupun lampiran lah, kembaran B dipanggil, maka ketua Sabah dipanggil yang di Pertua Negara. Jadi memang jelas di sini bahawa Sabah adalah negara. Jadi kenapa pula nak dipanggil wilayah ya oleh Perdana Menteri. Jadi inilah kesannya pemerintahan yang tidak ada check and balance ya, suka hati nak sebut. Dan terbaru saya membaca pada hari ini di mana laporan yang dibuat pada 9 hari bulan semalam ya, iaitu laporan berita yang dibuat oleh Jeffrey Kitingan ya. Jadi Jeffrey Kitingan mengata belum disahkan lagi ya, macam seolah-olah ada nada U-turn di dalam pengumuman yang dibuat oleh Perdana Menteri itu. Jadi apakah kuasa Jeffrey Kitingan untuk mengatakan memberi kenyataan sedemikian? Dia bukan Perdana Menteri. So kita kalau nak mempersoalkan sesuatu itu, jadi Perdana Menteri kena mengesahkannya. Tetapi apapun, Perdana Menteri sudah dikatakan membuat pengisytiharan bahawa Sabah dan Sarawak ini adalah wilayah. Jadi seolah-olah dia telah merendahkan lagi taraf Sabah dan Sarawak ini, walaupun dia cuba diperbaiki ataupun cuba dikomen oleh wakil rakyat daripada Sarawak, iaitu yang saya katakan awal tadi, iaitu Karim Hamzah. Dia mengatakan Sabah dan Sarawak sebagai wilayah itu tidak sama dengan wilayah persekutuan, dia kata. Itu kita memang dapat faham. Kita dapat faham secara apa yang terpampang di depan kita. Ya, sudah tentu wilayah persekutuan adalah wilayah yang ditadbir secara direct oleh kerajaan persekutuan. Nah, itu wilayah persekutuan, iaitu wilayah persekutuan Kuala Lumpur, wilayah persekutuan Labuan dan wilayah persekutuan Putrajaya. Jadi ketiga-tiga wilayah persekutuan ini ditadbir secara langsung oleh kerajaan persekutuan, iaitu Perdana Menteri ya. Jadi dan kabinetnya lah, dan dia lantik satu orang menteri wilayah persekutuan yang sekarang ini dipangku oleh Tengku Adnan ya. Jadi ini memang kita faham, tapi Perdana Menteri mengisytiharkan Sarawak sebagai wilayah ini adalah sesuatu yang merendahkan darjat Sabah dan Sarawak lah. Bagi pendapat saya, ia merendahkan lagi darjat Sabah dan Sarawak itu lebih daripada rendah lagi daripada negeri. Dan satu yang caca merbanya juga adalah kerana apabila pengisytiharan itu berlaku, jadi apakah lampiran-lampirannya? Apakah keistimewaan-keistimewaan yang ada bersamanya? Bukan sembarang sahaja, sembarang ataupun suka hati nak sebut kamu ini suka hati nak mengisytihar saja tanpa buat persiapan apa yang terkandung di dalam wilayah itu sendiri. Dan oleh sebab itulah apabila kita memberi pendapat, apabila rakyat Sabah dan Sarawak macam seolah-olah macam bising akibat daripada itu, maka inilah Jeffrey cuba untuk merendahkan keadaan bahawa ini belum disahkan. Jadi kalau belum disahkan, kenapa harus mengisytiharkan? Ya, kenapa harus mengisytiharkan? Jadi ini bagi saya dia cuba mau test water lah di Sabah dan Sarawak ini. Jadi bagi saya ini sesuatu yang sangat tidak baik lah. Inilah keburukan, inilah kekurangan apabila Parlimen tidak bersidang. Jadi apabila Parlimen tidak bersidang, maka tidak ada perbincangan, tidak ada perdebatan, dan tidak ada idea-idea yang lain yang nak dibawa oleh wakil-wakil rakyat dari Sabah dan Sarawak terutamanya. Jadi kita mengimbau kembali sejarah bagaimana Sabah dan Sarawak ini telah diturunkan pangkatnya daripada sebuah
negara ya, yang saya katakan tadi, daripada negara sehinggalah menjadi negeri pada 12 hari bulan Julai tahun 1976 ya. Jadi kita kena ingat, baru-baru ini pun saya ada bercakap ataupun memberi maklumat ataupun memberi saranan kepada kita ataupun kepada kerajaan ataupun terutamanya kepada kerajaan GPS Sarawak ini, kepada wakil-wakil rakyat daripada GPS Sarawak ini. Kerana apabila kita nak mengembalikan Sarawak ini kepada status dia equal partner ya. Equal partner ni memang, kalau equal partner yang menandatangani perjanjian Malaysia yang saya katakan tadi pada 9 hari bulan Julai tahun 1963 di London pada masa itu, maka yang terlibat itu apabila kita ada perjanjian, ini bermaknanya pihak-pihak yang terlibat adalah mewakili negara masing-masing. Jadi oleh sebab itulah bagi kita lah, saudara-saudari kita yang mungkin daripada Semenanjung ya, daripada Malaya ya, Persekutuan Tanah Melayu. Jadi jangan rasa apabila Sarawak ataupun Sabah mahu menuntut equal partner itu, jangan rasa terancam ya, sebab itu adalah asalnya Sabah dan Sarawak itu. Kita tidak minta kurang, kita tak minta lebih, tetapi kita kembali ke dalam keadaan asal. Ya, kalau dalam beberapa saya cuba nak cari maklumat-maklumat untuk disampaikan kepada kita pada malam hari ini, sebenarnya kalau kita melihat kepada lagu kebangsaan Sarawak itu ya, the Fairland Sarawak. Ya, Fairland Sarawak, di mana apabila rakyat menyanyikan itu, ada bait-bait yang mengatakan bahawa rakyat dikehendaki untuk menghormati ataupun memberi taat setia kepada country. Apa itu country? Jadi itulah maksudnya, Sarawak itu kita memberi taat setia dan hormat kepada country. Country itu maksudnya dari Sarawak. Ini yang kalau kita baca kembali ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan ya, saudara-saudari semua pergi kepada Google dan cari lagu Fairland Sarawak, dan di sana kita dikatakan memberi taat setia kepada country ataupun negara kita Sarawak. Jadi ini yang berlaku. Jadi oleh sebab itu, apabila kita membentuk Malaysia ini ya, jadi memang Sarawak itu adalah negara, Sabah itu jelas adalah negara seperti yang saya sebutkan tadi. Di dalam perkara 1 perlembagaan Sabah ya. Perkara 1 perlembagaan Sabah dan perkara 2 juga perlembagaan Sabah, di mana ketua negara Sabah itu adalah dipanggil Yang di-Pertua Negara. Dan itulah yang ada. Cuma Sarawak adalah masih dipanggil gubernur. Apapun dia dipanggil gubernur, walaupun dia gubernur bukan seperti di Pertua Negara di Sabah, di Singapura pun dipanggil Yang di-Pertua Negara juga ya. Singapura pun Yang di-Pertua Negara. Jadi Singapura sudah keluar dan mereka memang dipanggil negara sekarang ya. Walaupun dia kecil, jauh lebih kecil daripada Sarawak, bahkan jauh lebih kecil daripada negeri-negeri yang ada di Semenanjung Malaysia ya. Jadi tapi dipanggil negara. Dipanggil negara ya. Memang itulah sebab mereka tidak mengubah apa-apa, Singapura tidak mengubah apa-apa. Mereka membentuk Malaysia dan mereka keluar dan tetap dipanggil negara, dan sekarang pun mereka dipanggil negara. Jadi inilah keadaan Sarawak dan Sabah pada masa perjanjian Malaysia itu ditandatangani. Jadi ini melibatkan semua pihak lah ya. Semua pihak, 4 pihak yang terlibat, di mana Sabah ataupun Borneo Utara pada masa itu, dan telah ditandatangani di London pada 9 hari bulan. Jadi inilah perjanjian yang MA63 itu. So itulah sebab saya kata kepada saudara-saudari ataupun rakan-rakan kita yang di Semenanjung itu, jangan rasa terancam apabila penduduk dari Sabah dan Sarawak ini menuntut equal partner itu. Itu memang hak Sabah dan Sarawak ya. Itu hak Sabah dan Sarawak, dan kita pun heranlah ya. Kita heran pada tahun 1976. Kenapa ya ada pindaan-pindaan yang dibuat, banyak pindaan yang dibuat. Kalau kita melihat kepada handset parlimen pada tahun 1976 ya, di mana kalau saya kira-kira dalam handset parlimen itu
apabila nak diisytiharkan, apabila nak diundi untuk meminda perlembagaan yang saya katakan kalau dalam perjanjian Malaysia tadi adalah di dalam perkara 4 dia sebenarnya. Dalam perjanjian Malaysia dia ada di dalam perkara 4, dan tetapi di dalam perlembagaan persekutuan ianya terdapat di dalam artikel ataupun perkara 1 klausa 2. Jadi itu yang dikatakan perjanjian Malaysia adalah mula-mula kumpulan dari Sabah Sarawak adalah satu kumpulan di B, dan di C adalah Singapura, dan yang A adalah Persekutuan Tanah Melayu ataupun Malaya. Di Malaya ada negeri-negeri di bawah dia. Jadi yang kita heran dan ini parti daripada Sarawak ini wakil-wakil rakyat daripada Sarawak iaitu BNGPS ini, mereka tidak boleh nak mengatakan mereka mengutamakan Sarawak sekarang. Sampai sekarang mereka tidak ada terlalu ego untuk mengaku terlalu ego untuk mengaku, di mana pada masa itu PBB, SNAP yang adalah yang terlibat di dalam pembentukan menyebabkan keadaan Sarawak telah diturunkan daripada negara kepada negeri pada masa itu. Jadi inilah yang kita kena ingat, bahawa kita mesti melihat kepada wilayah ini. Jadi kepada saudara-saudari kita di Sabah dan Sarawak, jangan kita rasa cepat bangga jangan cepat nak bersorak, nak gembira. Kononnya apabila kita dipanggil wilayah, kita pun rasa gembira. Sebenarnya belum ada apa-apa. Ini hanya bagi saya macam umpama kabar angin saja. Apa yang ada di dalamnya? Kita ataupun wakil-wakil rakyat kita dari Sabah dan Sarawak belum memberikan apa-apa masukan ataupun idea-idea apakah kandungan di dalam wilayah ini. Jadi dianya tak boleh dikatakan memberi hak yang istimewa seperti di dalam perjanjian Malaysia. Jadi oleh sebab itulah, sekali lagi saya katakan bahawa kerana parlimen tidak bersidang, maka ini caca marba. Jangan kita cepat nak gembira kononnya. Ini tidak membawa apa-apa faedah kepada Sabah dan Sarawak setakat ini. Jadi kita masih menantikan apakah yang ada di bawah atas gelaran ataupun panggilan Sabah dan Sarawak ini sebagai wilayah. Jadi kita tak nampak apa-apa kerana tidak ada persidangan parlimen, tidak ada pindaan perlembagaan, tidak ada pindaan. Apabila pindaan perlembagaan dibuat nanti, maknanya secara automatik pindaan-pindaan juga akan dibuat ke atas perlembagaan negeri. Begitu juga undang-undang persekutuan, seterusnya undang-undang negeri. Sebab dia kena selari, dia kena selari. Sebagai contohnya, pada tahun 2000 yang lepas, tahun lepas, salah satu pindaan perlembagaan yang dibuat adalah berkaitan dengan pengundian, iaitu orang yang layak mengundi, rakyat Malaysia yang layak mengundi adalah umur 18 tahun. Umur 18 tahun, dan itu mendapat persetujuan oleh ahli Dewan Rakyat, dan dikatakan memang 2/3, itulah sebabnya ia berjaya. Dan malangnya kali ini tidak dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional, kerana mereka tidak menunaikan hasrat yang telah dibuat oleh Pakatan Harapan, di mana undang-undang berkaitan dengan pengundian 18 tahun diluluskan sebenarnya sudah pada tahun lepas. Jadi oleh sebab itu, begitulah ini pindaan perlembagaan ini memerlukan perdebatan di parlimen. Jadi jangan cepat gembira lah. Kalau dalam bahasa Sarawak ini, bahasa Iban, anang manjung palak wong lah.
bahasa Iban lah, Anang Manjung Palak Wong. Sebab kita tak tahu apakah di sebalik wilayah ini. Mana tahu wilayah yang berbeza dengan persekutuan, wilayah persekutuan ini dan dikatakan berbeza. Jadi apakah perbezaan itu? Kita masih menanti-nanti perbezaan itu. Jadi kalau itu belum disahkan seperti yang dikatakan oleh YB Jeffrey Kitingan, jadi kenapa tergesa-gesa nak mengisytiharkan ataupun memberi arahan, ya, kononnya diberi yang dilaksanakan oleh Kementerian Multimedia yang memberi arahan-arahan kepada kementerian, walaupun dia adalah satu pengumuman pentadbiran sekalipun. Jadi ini tidak membawa apa-apa makna. Umpama dikata hanya lip service ataupun macam orang kita pergi shopping lah, macam sesuatu yang dihias-hias begitu saja, tetapi substannya apakah dasarnya belum parlimen bincangkan. Jadi oleh sebab itu saya minta, kerana Perdana Menteri sudah mengumumkan Sabah dan Sarawak ini adalah wilayah, dan kebanyakan kita di Sabah Sarawak agak tidak berapa setuju, dan cuma satu dua, termasuk juga saya baca juga hari ini tadi, iaitu Ketua Menteri Sabah pun kononnya dia bersetuju dengan terma wilayah ini. Jadi itu pun kita akan komen, dan saya percaya penduduk Sabah pun tidak bersetuju dengan wilayah ini. Jadi karena ianya belum jelas, di sinilah saya menyarankan supaya YB wakil-wakil rakyat Sabah dan Sarawak, kalau digabungkan 25 campur 31, jadi banyak, kita ada 56 lah, 56 wakil rakyat mintalah supaya darurat ini dibatalkan, dan minta parlimen bersidang dan bawa usul di parlimen untuk menjadikan Sabah ini sebagai equal partner ataupun negara, kalau kita melihat kepada perjanjian Malaysia, di mana pihak-pihak terlibat adalah negara-negara masing-masing. Jadi bawa usul wakil-wakil rakyat daripada Sabah dan Sarawak supaya bawa usul menjadikan equal partner ini, kerana semasa Kerajaan Pakatan Harapan memerintah dalam tahun lepas ataupun 2 tahun yang sebelum itu, iaitu 22 bulan yang lepas, tahun 2019 telah dibentangkan di Parlimen, dan Pakatan Harapan telah menunjukkan komitmen yang betul-betul mahu menjadikan Sarawak ini equal partner. Jadi kali inilah wakil rakyat Sabah dan Sarawak harus bangkit dan minta Parlimen dibuka semula, minta darurat dibatalkan semula, dan sudah tentu apabila banyak wakil-wakil rakyat, kalau Sabah dan Sarawak bergabung dengan semua daripada Pakatan Harapan, dan ini akan membentuk lebih majoriti untuk meminta Parlimen dibuka dan kita bincang. Dan ini saya percaya kalau sudah melebihi majoriti yang minta Parlimen dibuka, saya yakin ke bawah duli tuanku yang di Pertuan Agong akan pasti memberi konsen ataupun pertimbangan untuk membatalkan darurat ini dan mengadakan persidangan Parlimen, dan di mana salah satu usul yang perlu dibawa adalah menjadikan Sabah dan Sarawak ini equal partner. Jadi ini yang penting pada masa ini yang kita perlu lihat, Jadi oleh sebab itu saya katakan di sini lagi, saya percaya kita di dalam Parti Keadilan pun menjunjung tinggi, kita menjunjung setia semangat kerjasama yang ada perkongsian kuasa yang adil antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Ini Parti Keadilan Rakyat tidak ada bantahan untuk memberi ataupun untuk membincangkan perjanjian Malaysia ini. Dan ini sudah terbukti pada pembentangan pada April tahun 2019,
ya semua wakil rakyat Parti Keadilan Rakyat ya keadilan pada masa itu yang hadir di parlimen menyokong untuk memulangkan equal partner status equal partner ini kepada Sabah dan Sarawak. Malangnya pada masa itu orang yang pembangkang pada masa itu UMNO dan juga GPS, mereka yang menolak, bagi GPS pula mereka berkecuali ataupun tidak menyokong, maka ianya gagal, di mana 10 kekurangan daripada 2/3 yang diperlukan adalah 148, tetapi yang menyokong untuk memulangkan, untuk mengembalikan status Sabah Sarawak kepada equal partner pada masa itu adalah kekurangan 10 orang sahaja, di mana kalaulah setengah daripada GPS menyokongnya, daripada 19 orang GPS, setengah 9 ke ataupun 10, saya percaya Sabah 1-2, jadi itu sudah diluluskan dan kita akan ada equal partner pada hari ini. Tapi malangnya itu tidak berlaku. Jadi sekarang diisytiharkan lagi tentang wilayah ini. Jadi apakah pengisiannya? Jadi berbeza dengan apa yang dilakukan oleh PH, dibentangkan di parlimen, maka minta disokong, tidak pula BNGPS ini menyokong ataupun parti UMNO dari Sabah menyokong. Tidak, mereka menyokong. Jadi oleh sebab itu, ini adalah sesuatu yang kita perlu tolak buat masa ini, sebab pengisiannya apakah pindaan-pindaan yang perlu dibuat. Kalaulah ini wilayah, kalau taraf, kalau maksud wilayah Sarawak, maksud wilayah Sabah ini adalah equal partner, jadi apakah pindaan-pindaan perlembagaan yang harus kita buat? Jadi bagi kita memang banyak pindaan-pindaan perlembagaan yang akan menyusul, dan tak perlu nak tunggu menyusul, mereka boleh ambil semula apa yang telah dipinda pada tahun 76, ambil semula dan kembalikan ke asal. Ini yang sepatutnya kerajaan Perikatan Nasional ini buat, ya. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, ya, wilayah Sabah, wilayah Sarawak, bagi kita di Sabah dan Sarawak, saya secara personal, ya, saya tak setuju ini, kerana kita tidak tahu apakah kandungannya, kerana ia hanya disebut begitu saja, diisytiharkan begitu saja oleh Perdana Menteri, ya, tetapi apakah kandungannya, apakah keistimewaannya, apakah hak-hak Sarawak dan Sabah yang dikembalikan, semua kita tak tahu. Jadi harus, kalau betul-betul serius, oleh kerana Perdana Menteri sudah mengumumkan begini, orang kata alang-alang menyeluk pekasam, biar sampai ke pangkal lengan, wakil-wakil rakyat Sabah dan Sarawak, termasuk daripada Pakatan Harapan dan juga UMNO ke semua tak kira dari kerajaan dan pembangkang bergabung, minta supaya parlimen bersidang. Dan ini apabila Pakatan Harapan bersama dengan permintaan Sabah dan Sarawak, saya yakin lebih daripada separuh majoriti akan minta parlimen bersidang, dan Tuanku Agong sudah tentu akan berkenan untuk mempertimbangkan permintaan Sabah dan Sarawak bersama dengan Pakatan Harapan untuk minta parlimen dibuka untuk persidangan. Jadi itu bagi saya secara kesimpulannya bahawa wilayah ini kita belum dapat lihat apakah kebaikannya, keistimewaannya dan faedah-faedah yang kita dapat. Belum lagi, ya. Berbanding negeri, ya, negeri kita tahu selama ini, begitulah negeri sudah terpampang depan kita. Jadi oleh sebab itu, pada kali ini hanya itu saja yang saya ingin beri pencerahan kepada kita, ya, di mana wilayah ini tidak membawa apa-apa makna buat masa ini, kerana kita tak diberi pendedahan, kita tidak diberi apakah perlembagaan-perlembagaan yang telah dipinda, ya, apakah usul-usul yang dibawa oleh wakil rakyat dan telah diluluskan oleh parlimen. Ini macam sesuatu yang tak boleh berlaku di dalam keadaan kita menghadapi darurat ini. Jadi saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang di Sabah dan Sarawak, kita harus ingat bahawa wilayah ini belum nampak jelas membawa apa-apa faedah kepada kita. Kalau kita mahu Sabah dan Sarawak menjadi equal partner, pembentangan di parlimen, pindaan-pindaan perlembagaan negeri Sabah dan Sarawak ini dipindah menjadi negara, pindaan-pindaan undang-undang yang lain, banyak kerja sebenarnya, tapi yang paling utama
yang telah dibuat kerangkanya oleh Kerajaan Pakatan Harapan tahun 2019, gunakan kerangka itu, ambil semula dan bawa semula dan kita sokong. Pasti akan dapat 2/3. Jadi itu saja pada malam hari ini. Sekian untuk malam hari ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Kita mesti sama-sama berharap dan menolak ya panggilan wilayah ini, kerana kita belum tahu apakah kandungan-kandungannya, tawaran-tawaran di dalamnya ataupun pindahan-pindahan yang dibuat dalam keadaan sekarang memang tidak ada. Jadi itu saja. Semoga jumpa di lain kali.